Salam sejahtera, pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 2 untuk khusus PLIN 1102 iaitu literasi matematik. Salam sejahtera, saya Christopher Bandeyo, pelajar PPI SMP Bahasa Iban ambilan Ogos 2024, keluaran Julai 2029. Sejahtera, saya Dev Gibson Upong, anak kumpan dari PPI SMP BIBB ambilan Ogos 2024, keluaran Julai 2029. Nama saya Edison Nyegang Anak Talang. Saya merupakan daripada kumpulan PPI SMP BIBB Ogos 2024 Julai 2020. Pola nombor merupakan nombor-nombor yang disusun dalam corak tertentu dikenali sebagai urutan. Corak urutan nombor boleh ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab ataupun membahagikan dengan bilangan ataupun nombor-nombor yang tertentu. Pola nombor juga ialah satu susunan nombor yang mempunyai aturan tertentu yang berulang atau berkembang mengikut aturan logik atau formula tersendiri. Pola nombor membantu murid mengenal pasti struktur ataupun hubungan antara nombor serta membuat ramalan tentang nombor yang seterusnya. Contohnya, pola nombor yang pertama ialah pertambahan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini merupakan tambah 2 bagi setiap nombor tersebut. Seterusnya ialah pola gandaan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Ini merupakan darab 2 bagi setiap nombor tersebut. Pola yang ketiga ialah pola segitiga. Contohnya 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Nombor ini kita akan tambah 2 dan nombor seterusnya akan tambah 3 dan seterusnya tambah 4 dan seterusnya. Seterusnya ialah punca dan sebab masalah dalam mengenal pasti pola nombor. Punca yang pertama ialah lemah dalam asas nombor dan operasi. Ramai murid gagal mengenal pasti pola nombor kerana tidak menguasai kemahiran asas matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Mereka tidak dapat melihat corak pertambahan atau pengurangan kerana tidak tahu melakukan pengiraan dengan betul. Menurut Abdullah dan Ismail pada tahun 2013, mendapati kelemahan dalam operasi asas memberi kesan langsung terhadap kemampuan murid memahami pola nombor. Contohnya, murid tidak dapat melihat pola 2, 4, 6 dan 8 kerana mereka tidak faham konsep pertambahan 2. Seterusnya ialah pengajaran terlalu berpusatkan guru. Sebagai contohnya, guru masih menggunakan kaedah pengajaran konvensional dan berpusatkan papan hitam iaitu chalk and talk yang hanya melibatkan penerangan dan latihan bertulis. Murid tidak berpeluang untuk meneroka, mencuba dan menguji pola secara sendiri melalui manipulatif atau bahan sebenar. Ini menyebabkan mereka hanya mengingat, bukan memahami corak atau konsep pola. Saleh dan Abdul Rahman pada tahun 2022 menjelaskan bahawa pendekatan tradisional menyukarkan murid membina pemahaman mendalam terhadap pola nombor. Yang ketiga pula ialah kurang kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Mengenal pasti pola nombor memerlukan kemahiran membuat ramalan, analisis dan inference. Jika murid hanya dilatih untuk menjawab soalan hafalan atau latihan pengiraan semata-mata, mereka tidak terdedah kepada latihan minda yang mencabar. Menurut Zuraidah dan Rosaini pada tahun 2019, mereka menegaskan bahawa pembelajaran yang tidak berasaskan ini query menyukarkan perkembangan kemahiran KBT dalam memahami pola nombor. Maka mereka tidak dapat mengenal pasti pola yang lebih kompleks seperti pola berpusing dan pola segitiga. Yang terakhir iaitu ketiadaan penyelesaian pengajaran untuk murid yang berbeza tahap. Guru kadangkala mengajar semua murid dengan kaedah dan tahap kesukaran yang sama. Murid yang lemah tidak dapat mengikut, manakala murid yang cerdas pula cepat bosan. Tanpa pengayaan atau pengukuhan, murid gagal mencapai pemahaman optimum terhadap pola nombor
Menurut Noraini dan Roselan pada tahun 2020, bahan bantu mengajar interaktif memainkan peranan yang sangat penting dalam memudahkan pemahaman konsep matematik seperti pola nombor. Terdapat dua langkah untuk mengatasi masalah di punca 1. Langkah yang pertama adalah penilaian diagnostik awal. Dalam langkah pertama ini, ianya sangat penting sebelum kita memulakan pengajaran sesuatu topik seperti pola nombor, kerana pola memerlukan murid mahir dengan asas tambah, tolak, darab, dan bahagi. Lalu, bagaimana ia dilaksanakan? Yang pertama, guru boleh menyediakan ujian saringan ringkas yang mengandungi soalan seperti 5 tambah 3 sama dengan berapa, 12 tolak 4 sama dengan berapa, 3 darab 2 sama dengan berapa, dan 10 bahagi 2 sama dengan berapa. Dalam kata mudah, kita beri soalan yang mudah sahaja untuk murid menjawab. Walaupun soalan ini mudah, tetapi ianya cukup untuk memberi gambaran awal terhadap penguasaan murid terhadap operasi asas. Ujian bertulis, guru juga boleh menggunakan aktiviti manipulatif seperti blok nombor atau manik. Contohnya, guru boleh mengarahkan murid untuk mengambil 4 manik merah dan tambah dengan 3 manik biru, lalu jumlahkan. Aktiviti ini bersifat konkret sesuai untuk murid tahap rendah dan membantu guru melihat kefahaman mereka secara langsung. Seterusnya, guru juga boleh lakukan pemerhatian berstruktur. Semasa menyelesaikan tugas, guru memerhati dan mencatat kesilapan serta strategi penyelesaian dalam borang pemantauan. Perbualan bersemuka juga boleh dijalankan. Contohnya, guru menanyakan murid, "Macam mana kamu kira jawapan ini?" Langkah ini akan dapat membantu guru memahami apakah strategi atau kesilapan yang murid lalu. Mengapakah ia penting? Penilaian awal ini sangat penting kerana ia dapat mengelakkan guru mengajar berasaskan andaian, iaitu sangkaan bahawa semua murid sudah menguasai asas. Ia juga membantu guru merancang pengajaran mengikut tahap sebenar murid. Dan akhirnya, ia dapat mengurangkan keciciran, terutamanya dalam topik seperti pola yang memerlukan pengiraan berurutan. Seterusnya adalah langkah kedua, yaitu pengajaran berasaskan tahap penguasaan. Langkah kedua merupakan pengajaran mengikut tahap murid atau kita sebut sebagai differentiated instruction. Tujuan utama langkah ini adalah supaya setiap murid mendapat pengajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Antara pendekatan yang digunakan adalah membahagikan murid kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan yang pertama, kumpulan yang murid lemah, kumpulan kedua adalah kumpulan murid sederhana, dan kumpulan 3 adalah kumpulan murid cemerlang. Bagi kumpulan murid yang lemah adalah murid yang masih belum menguasai tambah dan tolak, maka mereka perlukan aktiviti konkret seperti susun nombor dengan batang aiskrim atau duit mainan. Bagi kumpulan murid sederhana adalah murid yang menguasai tambah dan tolak tetapi masih lemah dalam darab dan bahagi, maka mereka boleh diberikan lembaran kerja pola mudah. Bagi kumpulan murid cemerlang, murid yang telah menguasai semua operasi asas, mereka sesuai diberi cabaran seperti mencipta corak mereka sendiri atau menganalisis pola gandaan. Kelebihan kaedah ini adalah murid tidak akan merasa malu atau rendah diri kerana diletakkan dalam kumpulan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan semua murid akan menerima intervensi yang tepat dan berfokus. Dan peningkatan berlaku secara berperingkat tetapi kesannya lebih berkekalan. Secara keseluruhannya, dua langkah ini iaitu penilaian awal diagnostik awal dan pengajaran mengikut tahap amatlah penting untuk memastikan murid benar-benar menguasai operasi asas sebelum mereka dapat memahami dan mengenali pola nombor. Dengan pendekatan yang sistematik dan mesra murid, kita bukan sahaja membantu mereka faham tetapi juga membantu mereka
agar suka belajar mata pelajaran matematik. Secara keseluruhannya, dua langkah ini yaitu penilaian awal, diagnostik awal, dan pengajaran mengikut tahap amatlah penting untuk memastikan murid benar-benar menguasai operasi asas sebelum mereka dapat memahami dan mengenali pola nombor. Dengan pendekatan yang sistematik dan mesra murid, kita bukan sahaja membantu mereka faham, tetapi juga membantu mereka agar suka belajar mata pelajaran matematik. Terdapat dua langkah bagi punca yang kedua. Langkah yang pertama adalah menerapkan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Guru boleh menukar kaedah pengajaran daripada guru hanya berceramah kepada murid meneroka dan membina kefahaman mereka sendiri melalui aktiviti. Sebagai contoh, guru boleh membuat aktiviti penemuan pola. Guru memberikan urutan nombor dan murid akan mencari dan melengkapkan corak tersebut. Aktiviti kedua adalah main sambung nombor. Murid akan disuruh duduk dalam bulatan dan menyambung nombor mengikut pola. Contohnya, pola tambah 3. Bermula daripada nombor 3, tambah 3 menjadi 6, 6 tambah 3 menjadi 9, dan seterusnya. Bagi aktiviti ketiga adalah mencipta pola sendiri. Murid menghasilkan corak atau nombor atau objek seperti pensel dan pemadam. Contohnya, 1 pensel, 2 pemadam, 3 pensel, dan 4 pemadam. Bagi aktiviti keempat adalah teka-teki pola berpasangan. Seorang murid mencipta pola dan pasangannya perlu menjelaskan pola tersebut. Kesan aktiviti ini adalah murid akan dapat aktif berfikir dan belajar, dan pemahaman lebih kokoh kerana dibina melalui pengalaman murid itu sendiri. Bagi langkah kedua adalah menggalakkan pembelajaran kolaboratif dan inkuiri dalam pengajaran pola nombor. Dalam pendekatan ini, murid didedahkan dengan kaedah pembelajaran aktif secara berkumpulan. Mereka belajar dalam kumpulan kecil, saling membantu, meneroka, berbincang, dan menyelesaikan masalah bersama. Pendekatan ini bukan sahaja membina pemahaman matematik kokoh, tetapi juga kemahiran sosial, komunikasi, dan pemikiran kritis. Strategi pertama adalah tugasan kumpulan kecil. Setiap kumpulan akan diberikan satu urutan nombor. Contohnya 2, 4, 6, 8, 3, 6, 12, 24. Jadi, murid akan ditugaskan untuk mencari pola nombor dan berbincang serta membentangkan hasil dapatan mereka kepada kelas. Strategi ini akan dapat menggalakkan murid menerangkan pemikiran mereka dan bukan sekadar memberi jawapan sahaja. Bagi strategi yang kedua adalah stesen pembelajaran, di mana murid bergerak dari satu stesen ke stesen lain secara bergilir. Contohnya, stesen 1 adalah pola menaik, stesen kedua pola menurun, stesen ketiga pola gandaan, dan stesen 4 adalah pola campuran. Setiap stesen mengandungi kad aktiviti atau tugas dan murid perlu menyelesaikan soalan berpandukan tema stesen. Aktiviti ini mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan yang bermakna. Bagi strategi yang ketiga adalah permainan bola misteri. Dalam aktiviti ini, murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama iaitu kumpulan A akan mencipta pola, contohnya 1, 3, 7, dan 15. Dan kumpulan B perlu menekar pola dan memberikan penjelasan secara logik. Aktiviti ini akan menguji keupayaan murid mencipta dan mentafsir pola dengan cara yang kreatif. Bagi strategi keempat adalah soal jawab kumpulan. Setiap kumpulan diminta untuk mencipta dua soalan pola dan menukarnya dengan kumpulan lain. Mereka akan menjawab dan kemudian memberikan penjelasan tentang jawapan mereka. Aktiviti ini menggalakkan murid untuk membina soalan, bukan hanya menjawab, dan satu tanda aras pemikiran tinggi. Kesan aktiviti ini terhadap murid adalah dapat menggalakkan interaksi sosial dan semangat kerjasama. Yang kedua, membina kemahiran komunikasi, di mana murid perlu bercakap, mendengar, dan berhujah. Ketiga,
dapat mengasah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, dan bukan hanya mencari jawapan, tetapi juga menjelaskan alasan bagaimana mereka mendapatkan jawapan tersebut. Akhir sekali, aktiviti ini dapat menjadikan suasana pembelajaran lebih aktif, santai, dan menyeronokkan, selaras dengan prinsip pembelajaran abad ke-21. Langkah kedua ini merupakan pendekatan yang sangat berkesan dalam membina pemahaman konsep matematik yang kukuh di samping memupuk pelbagai kemahiran insaniah dalam diri murid. Saya percaya bahawa perancangan yang teliti dan pelaksanaan yang kreatif, pembelajaran kolaboratif dan inquiry dapat memberikan impak yang mendalam terhadap pencapaian dan pembangunan murid secara menyeluruh. Seterusnya adalah langkah bagi punca yang ketiga. Langkah seterusnya yang perlu diambil perhatian ialah pemerhatian terhadap siri nomor yang diberikan. Perhatian yang berkesan tidak terhad kepada melihat nombor secara rawa, tetapi ianya juga melibatkan proses mengenal pasti hubungan ataupun perubahan antara nombor dalam siri. Pelajar juga perlu bertanya soalan seperti, adakah terdapat pertambahan atau pengurangan yang tetap? Atau soalan yang berbunyi, adakah perubahan nilai itu berbentuk gandaan, kuasa 2 atau kitaran? Soalan-soalan ini dapat membantu pelajar mengesan sama ada sesuatu pola itu berbentuk linear, kuadratik ataupun geometri. Contohnya, dalam pola 3, 6, 9 dan 12, pelajar dapat memerhati akan menyedari bahawa setiap nombor bertambah sebanyak 3 unit. Pemerhatian ini membolehkan mereka membuat inference dengan lebih awal bahawa pertambahan tersebut adalah tetap, lalu membawa kepada kemungkinan wujudnya satu rumus matematik yang dibina seperti T N sama dengan 3 N. N itu ialah nilai. Jadi nilai itu yang perlu kita cari. Menariknya, menurut kajian oleh Maula et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahawa kanak-kanak seawal usia 6 tahun sudah mampu mengenal pasti hubungan fungsional dalam pola berulang. Namun, mereka sering menghadapi cabaran dalam menyatakan hubungan tersebut dalam bentuk simbol matematik. Kesukaran ini menunjukkan bahawa pemerhatian sahaja tidak mencukupi tanpa latihan yang sistematik dan sokongan pengajaran. Dalam hal ini, peranan guru adalah perlu untuk membimbing pelajar membuat pemerhatian yang terarah dan membawa mereka ke arah pembinaan hubungan matematik yang lebih bermakna. Selain itu, pemerhatian juga memerlukan pelajar untuk menggunakan deria dan akal secara aktif. Apabila pelajar memerhati pola nombor, mereka sebenarnya sedang mengembangkan keupayaan berfikir aras tinggi, terutamanya dalam aspek analisis dan sintesis. Pemerhatian ini menjadi lebih bermakna apabila pelajar dapat mengaitkan hubungan yang ditemui dengan pengalaman pembelajaran yang lepas. Akhir sekali adalah langkah bagi punca yang keempat, adalah penggunaan representasi visual ataupun jadual. Setelah pelajar percaya memerhati dan mengenal pasti pola yang terdapat dalam siri nombor, langkah seterusnya adalah menggunakan representasi visual ataupun jadual untuk memperkukuhkan pemahaman. Representasi visual merujuk kepada penggunaan gambar, rajah, bentuk figuratif ataupun simbol yang memudahkan pelajar melihat dan memahami struktur pola yang sedang dikaji. Manakala jadual pula berfungsi untuk memetakan kedudukan dan nilai dalam pola agar pelajar dapat melihat perkembangan dan hubungan antara nilai
dengan lebih sistematik. Contohnya adalah seperti satu siri nomor seperti ini. Siri nomor seperti ini dapat membantu pelajar untuk mengenal pasti bahawa bilangan bulatan bertambah satu pada setiap baris. Dengan ini, mereka boleh menyimpulkan bahawa baris ke N mengandungi N bulatan, lalu membina rumus T N sama dengan N. Seterusnya, menurut Rivera pada tahun 2009, penggunaan template visual seperti ini sangat membantu pelajar dalam mengenal pasti dan membina struktur algebra daripada pola, terutamanya bagi pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran visual. Tambahan pula, pelajar yang menghadapi kesukaran memahami abstraksi simbolik dapat manfaat yang besar daripada mengaplikasikan gambar dan susunan objek dalam memahami hubungan nomor. Selain itu, jadual juga memainkan peranan yang penting dalam mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap pola nomor. Jadual membolehkan pelajar untuk menyusun data secara teratur dan melihat hubungan antara dua pemboleh ubah, biasanya antara kedudukan N ataupun nilai Tn. Sebagai contoh seperti di jadual ini. Melalui jadual ini, pelajar boleh mengenal pasti bahawa perbezaan antara nilai ialah 2 dan boleh membuat jangkaan bahawa nilai seterusnya ialah 13. Seterusnya, membawa rumus kepada Tn sama dengan 2N tambah 3. Kajian oleh Firdaus 2022 juga menyatakan bahawa pelajar dengan gaya pembelajaran visual dan kinestetik lebih cenderung memahami pola nombor apabila mereka diberikan alat bantu visual ataupun fizikal yang boleh dimanipulasi. Oleh itu, guru perlu mengambil kira keperluan pelajar yang berbeza gaya kognitif dan pembelajaran agar representasi visual dan jadual dapat dimaksimumkan penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, penguasaan topik pola nombor dalam kalangan murid dapat diperkukuhkan melalui strategi pengajaran yang terancang dan berfokus. Penilaian diagnostik awal membolehkan guru mengenal pasti tahap keupayaan murid dan merancang pengajaran yang sesuai mengikut keperluan murid. Pengajaran berasaskan tahap penguasaan serta penerapan pendekatan berpusatkan murid memberi peluang kepada murid untuk meneroka, membuat ramalan dan membina kefahaman secara aktif. Selain itu, pembelajaran kolaboratif dan berasaskan inquiry mendorong murid untuk bekerjasama dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Kemahiran memahati dan mengenal pasti pola juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan bahan bantu mengajar seperti jadual dan visual yang membantu murid melihat hubungan dan urutan dengan lebih jelas. Kesemua pendekatan ini, jika dilaksanakan dengan berkesan, mampu menjadikan pembelajaran pola nombor lebih menyeronokkan, mudah difahami dan relevan dengan kehidupan harian murid. Itu saja pembentangan kami untuk tugasan ini. Sekian, terima kasih.